Salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu. Seorang berada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah kekukuhan perpaduan kemantapan ekonomi. Izinkan saya memperkenalkan dulu rakan saya yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Sehat, apa khabar? Ya, sehat. Puasa Salam macam Ramadan. So kita dah 20 Ramadan tadi kan. Betul. Dan saya terkejut juga sebenarnya Prof. Apabila menerima kad raya hari ini daripada Prof. Lama sebenarnya saya tak melihat kad raya. Selalunya orang main WhatsApp saja kan. Tapi hari ini alhamdulillah saya terima kad raya dan ini merupakan satu yang cukup saya kagumi dan hormati sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof. Ya, sama-sama. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu seperti yang saya katakan. Kita akan hubungi insyaAllah melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Ulung Dr. Rajah Rasiah yang merupakan Profesor Ekonomi di Universiti Malaya. Tetapi kita sedang membuat arrangement sekarang ini untuk membolehkan nanti kita hubungi Profesor ataupun Datuk Profesor Ulung Dr. Rajah. Baik, bila kita bercakap, sebelum itu saya ingatkan lagi kepada anda, seperti biasalah kita juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin penting dan menarik sebenarnya Prof ya, kalau kita bercakap tentang kekukuhan perpaduan kemantapan ekonomi. Apa yang boleh kita fahami sebenarnya daripada topik yang kita pilih hari ini Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada Datuk Syarkawi ya. So hari ini topik ini di bulan Ramadan ni agak berat ya untuk kita bincangkan sebenarnya. Betul. Mengenai tentang kekukuhan perpaduan dan juga kemantapan ekonomi. Dalam kita membincangkan tentang perpaduan ya, kita juga tidak lari dalam membincangkan isu asas, iaitu isu ekonomi itu. Sebab itu saya mulakan dulu dengan sejarahnya. Bila mana kita melihat bagaimana perkaitannya antara perpaduan ini dan ekonomi. Kalau kita berbalik kepada sejarah, kita melihat kepada tragedi 13 Mei yang I think dah 30-40 tahun yang lalu mengenai tentang tragedi rusuhan kaum itu. Ia juga berkait dalam keadaan dua perkara ini, iaitu tentang ekonomi dan juga tentang perpaduan. Dan krisis perpaduan ketika itu bila mana ketidakpuashatian, bila mana berlakunya masalah dari segi salah faham dan sebagainya, akhirnya ia mencetuskan satu kontroversi berdarah ketika itu. Dan ia disebabkan, ini saya rasa semua orang tahu, disebabkan adalah ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku ketika itu. Kemudian bila mana berlakunya keadaan itu dan terjadinya rusuhan kaum dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat Malaysia ketika itu, kita membawa satu formula baru di dalam pembangunan yang kita laksanakan di Malaysia, iaitu kita bawakan dasar ekonomi baru ketika itu untuk kita memperkenalkan supaya kita merapatkan jurang dari segi equity, jurang dari segi penstrukturan sosial masyarakat ketika itu. Dan kita tidak lupa perkara yang ketiga sebenarnya dalam ekonomi baru itu adalah untuk
mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. So ini yang kita laksanakan ketika itu. Sebab itu saya kata ekonomi ini adalah asas di dalam kita membincangkan perpaduan, sebab ia merupakan sejarah yang perlu kita renung dan kita insafi supaya perkara-perkara begini tidak lagi berlaku di negara kita. Itu yang pertama. Kemudian bila mana tahun 71 ketika itu kita memperkenalkan pula rukun negara untuk kita bersama-sama dari segi untuk menyatukan masyarakat ketika itu dengan adanya satu identiti nasional, iaitu kita hadirkan rukun negara ketika itu. Walaupun dalam keadaan kalau kita lihat sebelum ini, rukun negara itu hanya memberikan fokus kepada 5 rukun yang sering kita baca. Tetapi pada hari ini saya nampak kita sudah mula menyedari bahawa rukun negara itu bukan sahaja dibaca dalam bentuk 5 rukun itu saja, tetapi ia perlu dibaca dalam mukadimahnya. Bagaimana, apakah inspirasi yang terkandung di dalam rukun negara itu untuk kita menyatu padukan masyarakat kita supaya kita semua hidup secara harmoni di kalangan masyarakat dan akhirnya kita mencapai kesepaduan. Dan ini merupakan rentetan sejarah sebenarnya yang sehingga ke hari ini. Walaupun ada berbagai siri pembangunan yang kita laksanakan, iaitu dasar ekonomi baru berakhir pada tahun 1990. Kemudian kita wujudnya wawasan pelan pembangunan negara dan sebagainya, sehinggalah wawasan kemakmuran bersama untuk 2030. Jadi ini adalah rentetan yang berlaku ketika kita melihat tentang perpaduan itu. Sebab itu di dalam, kalau kita menyemak semula di dalam plan perpaduan negara, kita melihat bahawa salah satu defisit sosial yang dibincangkan di dalam plan tersebut adalah mengenai kelas sosial. Jadi dalam kelas sosial ini, apa yang kita bincangkan juga adalah berkait dengan etnik dan juga ekonomi. Dari segi kita kata pengangguran, peluang pekerjaan dan sebagainya. So ini merupakan defisit sosial yang disedari, dan perkara ini sentiasa orang kata sering diperkatakan di peringkat masyarakat dan komuniti di bawah yang sering bersyakwa-sangka ataupun adanya prasangka yang negatif terhadap sesuatu kaum. Dan ini merupakan cabaran yang besar bagi masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum itu, bila mana kita sering dimomokkan ataupun kita sering melihat sesuatu isu yang berlaku itu, kita sering berkaitkan dengan etnik, kan? Jadi ini merupakan fenomena yang ada di Malaysia sehingga kini, dan perkara inilah yang menjadi satu cabaran yang begitu besar dalam kita menguruskan kepelbagaian negara kita. Dan sebab itulah bila bercakap soal ekonomi ini, ia begitu kita perlu berhati-hati juga di dalam kita membicarakan perkara ini. Sebab kenapa? Dalam kita ingin memberikan kita buat sharing, kita berkongsi kekayaan bersama pelbagai kaum itu, adalah ada yang berpendapat kita perlu melihat dari segi komposisi, dan juga ada yang berpendapat kita tidak boleh melihat kepada komposisi komposisi kaum, tetapi kita perlu melihat juga dari segi kehendak ataupun keperluan bagi sesetengah kelompok. Jadi ini merupakan dua perdebatan yang berlaku di peringkat komuniti dan masyarakat. So di mana sebenarnya yang perlu kita ikut? Adakah melihat dari segi komposisi kaum itu, ataupun kita melihat dari segi keperluan sesuatu kelompok itu untuk kita kita address mengenai tentang perkara yang berkait tentang ekonomi itu tadi, supaya ia tidak mengecilkan hati sesiapa, supaya kita merasakan keadilan, kesaksamaan dan juga orang kata kesamarataan itu berlaku dengan begitu baik dalam kita berkongsi kekayaan negara itu. Jadi ini yang perlu kita fahami, supaya masyarakat kita tidak ada rasa prejudice, tidak ada rasa orang kata syakwa-sangka yang begitu mendalam terhadap sesuatu bangsa itu. Jadi data itu adalah sangat penting
untuk kita faham. Sebab itu dalam kita membuat dasar ataupun sesuatu polisi itu, data itu perlu dijadikan sebagai bahan rujukan utama. Tetapi dalam kita menyatakan bagaimana polisi itu dilaksanakan ataupun diwujudkan, itu juga kita perlu memahami bagaimanakah senario yang berlaku di peringkat masyarakat itu. Adakah mereka ini cukup memahami tentang mengapa tindak tanduk yang kita lakukan sedemikian? So justifikasi ini perlu diterangkan dan disebarluaskan di peringkat masyarakat supaya kita meminimumkan perasaan tadi itu, supaya masyarakat boleh menerima tentang kenapa tindak tanduk kita berdasarkan polisi dan juga dasar yang kita laksanakan itu memberikan kelebihan kepada sesuatu kaum ataupun ia tidak memberikan kelebihan kepada sesuatu kaum. Jadi ini perkara yang saya kira untuk permulaan. Menarik. Saya nak memetik daripada apa yang Profesor Maria sebut. Ini tentang prasangka negatif. Ya. Kalau secara ikhlasnya, Prof, ya, kalau kita lihat kepada gig ekonomi itu sendiri, apa yang dimainkan kebelakangan dulu sehinggalah mungkin ke detik ini ialah tentang pembahagian gig ekonomi itu sendiri. Ada yang mengatakan ianya tidak dilaksanakan dengan begitu adil bagi memuaskan hati semua kaum yang ada di negara kita ini. Apakah Prof juga merasa itu juga sesuatu yang perlu sangat diberi perhatian yang serius, terutamanya bila kita cakap tentang kerajaan baru, kerajaan perpaduan. Jadi semangat perpaduan itu sebenarnya perlu disemaikan semula di kalangan rakyat Malaysia. Untuk saya menjawab terhadap persoalan ini, kita perlu melihat setelah hampir 30 tahun dasar ekonomi baru dilaksanakan dan kita menggunakan affirmative action di dalam kita melaksanakan dasar ini dengan kita memberikan satu, orang kata, kelebihan kepada sesuatu kaum di Malaysia ini. Dan adakah dengan tindakan ataupun polisi yang kita laksanakan ini, kita menyelesaikan isu mengenai kemiskinan ataupun jurang yang berlaku? Mungkin formula itu sesuai ketika waktu formula itu dilaksanakan. Tetapi bila kita masuk ke era baru, dalam situasi pandemik yang berlaku, sudah pasti ia memberi kesan bukan kepada sesuatu golongan kaum sahaja, tetapi ia memberi kesan kepada semua yang masyarakat kita pada hari ini. Mungkin kita perlukan satu formula baru di dalam kita menilai sesuatu orang kata model ekonomi itu tidak lagi berpihak kepada untuk kita memberikan fokus kepada sesuatu kaum sahaja, tetapi ia perlu membuka ruang bahawa kita perlu menyelesaikan berdasarkan kepada kelompok tertentu, bukan lagi berdasarkan etnik. Maksud saya untuk kita menyelesaikan berdasarkan kepada kelompok tertentu adalah kita perlu memberikan fokus contohnya kepada petani, kepada golongan-golongan pertengahan, kepada golongan yang kita rasa ia sangat memerlukan pertolongan. Tidak lagi berdasarkan kepada ethnic base, tetapi ia berdasarkan kepada keperluan sesuatu kelompok, kelompok minoriti sebagai contohnya, untuk kita memberikan satu kelebihan kepada golongan-golongan ini untuk merasai tentang kemakmuran tadi ataupun kek ekonomi itu, supaya semua orang mendapat layanan yang sama. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, di dalam kita memberikan kita share dari segi kek ekonomi itu, dia hanya menguntungkan setengah kelompok, kan? Hanya menguntungkan setengah kelompok sahaja, sehingga kita meminggirkan kelompok-kelompok yang memang sepatutnya mereka perlu untuk kita bantu. Jadi ini perkara yang saya kira di dalam konteks perpaduan itu adalah bagaimana sebenarnya kita cuba untuk menyantuni, bukan dari segi aspek sesuatu kaum saja, tetapi kita cross
kepada semua kelompok yang memerlukan. Dan sudah pasti kalaulah seandainya kelompok yang berada di bawah ini adalah ramainya Melayu ataupun ramainya Bumiputera dan mereka ini layak untuk kita bantu, maka kita bantu. Tetapi kita bukan bantu berdasarkan etnik mereka. Kita bantu berdasarkan kepada tadi yang saya sebut adalah keperluan yang mereka memerlukan untuk kita bantu mereka terhadap kelompok ibu tunggal sebagai contohnya. Kelompok golongan luar bandar yang perlu diberikan perhatian yang lebih tinggi. Jadi ini perkara yang kita perlu fikirkan, maknanya kita tidak lagi bercakap soal ekonomi berasaskan kaum, tetapi kita bercakap tentang ekonomi berasaskan keperluan. Bagaimana kita boleh menyantuni golongan-golongan tertentu ini supaya pembahagian kek ekonomi itu tadi boleh diberikan kepada golongan tersasar. Sebab kita selalu bercakap golongan tersasar, tetapi akhirnya kita membentuk satu proportionate dalam kita menentukan pengagihan itu. Kenapa perlu ada proportionate itu? Sepatutnya kita hanya memberikan kepada berdasarkan kalau seandainya kelompok itu perlu dibantu, maka kita berikan bantuan itu. Tidak kira mereka ini berbangsa apa sekalipun, supaya kita sebenarnya meredakan dari segi sentimen perkauman yang sering kita mainkan. Bila bukan setakat ekonomi, banyak perkara kadang-kadang tak ada kaitan dengan perkauman pun kita mesti bercakap perkara itu sebagai satu bentuk perkauman. Sebab tu platform integrasi di kalangan masyarakat itu perlu diperbanyakkan supaya secara fizikal ataupun secara abstrak ia perlu diperhebatkan supaya masyarakat sedar bahawa dari segi pembahagian ekonomi ini adalah kita tidak mengira warna kulit, kita tidak mengira warna rambut dan sebagainya, tetapi ia adalah keperluan yang perlu kita beri kepada semua. Okey, kita juga nak dapatkan pandangan. Saya difahamkan kita dah pun dapat menghubungi Datuk Profesor Ulung, Dr. Rajah Rahsia. Barangkali Datuk, apa khabar? Khabar baik, Saudara Sarkawi. Oh ya, terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Tadi pun mungkin Datuk dah pun mendengar apa yang disebut oleh Profesor Madya, Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang berada bersama saya di studio, Datuk ya. Tapi kalau kita lihat, saya juga nak dapat pandangan Datuk lah tentang hala tuju ekonomi dalam memastikan kestabilan dan juga kesepakatan rakyat itu terjamin. Jadi apakah secara ikhlasnya Datuk melihat bahawa in terms of economic sharing ataupun kita sama-sama menikmati kek ekonomi yang sedia ada ini, apakah ianya sebenarnya kadang-kadang memberikan sedikit tekanan bila kita bercakap tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum ini, Datuk? Terima kasih Saudara Sarkawi. Saya sebenarnya tertarik dengan mentang penyampaian daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan. Namun saya ingin melihat persoalan itu dari dua sudut. Satu, apakah kaedah yang kita guna untuk mengira dan meneliti pendapatan yang diperolehi oleh sesuatu kaum, biarpun kaum ataupun individu, ataupun kita nak lihat sama ada kaedah itu memang benar-benar mengira sama ada pendapatan yang diperolehnya adalah sepadan dengan kehendak keluarga masing-masing. Dan kedua pula, kita perlu juga lihat apakah ia sama maksud dengan konsep pembangunan, supaya kita dapat mengasingkan sama ada layanan yang diberi kepada tiap satu kaum itu adil. Memang saya juga menerima pendirian Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan bahawa kita harus layan semua kaum sesama. Tak bolehlah kita cuba tumpukan perhatian sasarkan satu kaum saja. Namun saya lihat dari segi pengiraan dan begitu juga dengan bagaimana seseorang itu meneliti maksud pembangunan itu, maksud segala katakan rintihan titisan yang berlaku daripada sama ada subsidi yang pemerintah beri yang benar-benar diterima ataupun dilihat sebagai adil. Itu banyaknya masalah bila kita meneliti dari sudut itu. Dan saya juga ingin nyatakan bahawa ada juga setengah-setengah kelompok telah menolak penggunaan pendapatan per kapita sebagai
kaedah untuk menghitung pertumbuhan. Saya kira semuanya kadang-kadang usaha yang dibuat itu agak serong dengan bagaimana munculnya konsep-konsep ini. Sebab kalau kita lihat pengiraan dasar pembangunan, dia bermula dengan perancangan. Perancangan itu yang menggunakan akaun kebangsaan ataupun akaun national accounts. Kemudian dianya digunakan demi mencari mata pencaharian, demi menggerakkan sesebuah ekonomi. Ia memang tidak disasarkan untuk keadilan sosial. Ia tidak disasarkan sama ada yang mengambil kira kata seorang ibu. Tak, perancangan tidak meliputi ibu umpamanya. Apakah kita perlu lihat kerajaan berkecimpung untuk berbuat demikian, sedangkan itu merupakan sesuatu yang kita lihat sebagai sulit. Tak semestinya kita benarkan pemerintah untuk merancang. Jadi kita harus mengasingkan dua konsep itu. Satu, keadilan sosial ataupun keselesaan hidup seseorang ataupun sesebuah isi rumah, dan begitu juga dengan pertumbuhan yang benar-benar berlaku. Kita harus juga lihat pembangunan mengambil kira dua hubungan yang amat penting. Satu, hubungan antara manusia dengan masyarakat dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Selagi kita mengambil kira semua ini, maka biarpun konsep-konsep ini bukanlah konsep yang mudah diteliti, mudah dikira dan sebagainya, namun kita dapat sampai kepada satu penerimaan ataupun penyelesaian. Okey. Kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu Datuk dan juga Profesor Madia, Dr. Mohamed Roslan Tapi sebelum kita rehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian ruang bicara sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sakawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini mengenai tajuk malam ini bagus pemantapan perpaduanan mengenai ekonominya. Tetapi saya nak berbalik Tadi ada Tuan ada sebut mengenai pakej ekonomi kan. Saya tengok macam contohnya negeri dulu dikuasai oleh perbankan, sekarang dia jadi kerajaan kan. Saya tengok kek pembahagian dia, nampak ada satu nak kirian kepada golongan minoriti. Apabila contohnya bil air, dulu B40 kan dia kena RM5 minimum, sekarang sudah naik RM20. Jadi macam mana? Jadi kek pembahagian tu nampak macam, kalau macam golongan enam bumi dia tak apa, dia orang ada kesempatan untuk membayar. Tapi ini ada pembahagian nampak tidak adil lah kepada bumi. Ini nampak dan ini segi politik yang menyebabkan pemantapan ekonomi tidak adil. Jadi macam mana nak ada perpaduan? Kemudian dari segi pengeluaran EPF. Jadi yang kita tengok baru-baru ni ada tunjuk perasaan kan. Apabila tunjuk perasaan menandakan kerajaan patutnya prihatin kepada orang ni. Diorang ni masyarakat EPF sebab kerajaan tidak membantu mereka. Patutnya kerajaan prihatin. Jadi macam mana nak ada perpaduan kan? Patutnya kerajaan tanya sebab apa diorang minta EPF ni. Jadi apabila tak pengeluaran EPF, jadi perpaduan ni kurang lah. Dia ni bersangkupan lah. Apabila tak ada perpaduan, macam mana ekonomi kita nak mantap? Minta ahli panel lah dalam ni. Sekian, wassalamualaikum. Okey. Terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Ada satu lagi panggilan yang kita terima sekarang ini, Datuk Jayum dari Selangor. Sudah pun ada di talian kita. Halo Datuk. Selamat malam Syakawi. Selamat malam. Datuk sihat Sehat. Selamat malam kepada dua panelis juga. Ya. Dua perkara Datuk Syakawi. Ya. Yang pertama, saya kecewa dengan dua penceramah ini. Bercakap tentang benda lama. Okey. Seolah-olah kita tidak ada perpaduan kita tidak kukuh. Merujuk kepada 69. Ini semua benda dah basi dah. Okey. Menunjukkan 9 Perdana Menteri gagal memupuk perpaduan. Okey. Sekarang kita ada pendekatan baru, masyarakat madani yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan 6 ke 7 trust untuk memperkukuhkan perpaduan. Kerana Perdana Menteri kata anak Melayu anak saya, anak India anak saya, anak Cina anak saya, anak Iban anak saya. So jadi sudah ada satu mekanisme memupuk perpaduan. So jadi saya lebih berminat dua pakar ni tadi merujuk kepada benda ini. Jangan merujuk kepada benda bedah basi, merujuk kepada benda baru. Apa kajian yang sudah mereka jalankan. Biar kita bercakap, kita akademik, biar kita bercakap menggunakan evidence empirical. Jadi tak boleh
omong-omong macam orang-orang biasa. Okay. Itu sajalah permintaan Datuk Syarkawi. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Jayum. Satu lagi pandangan yang menarik sebenarnya, dan kita akan dapatkan nanti reaksi daripada kedua-dua tetamu yang berada di studio. Tapi seperti biasalah, kita rehat dulu buat seketika. Kembali nanti kita akan bangkitkan apa yang Datuk Jayum dan juga Ridwan bangkitkan melalui persoalan ini. Tapi kalau ada lagi pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan, guna dua talian yang kami sediakan kepada anda. 03 2697 9767, 03 2697 9768. Rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kekukuhan perpaduan, kemantapan ekonomi. Masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Roslan Rosnon, dan juga Datuk Profesor Ulung, Dr. Raja Razia. Okey, Prof, tadi saya nak petik dululah daripada apa yang disebut oleh Datuk Jayum tadi. Memang dia pun merupakan tetamu yang sering juga berada bersama kami di ruang bicara ini, dan mungkin ialah ini juga bertepatan dengan apa yang disebut iaitu tentang masyarakat madani. Dan kita tahu yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar juga memperkenalkan konsep ataupun falsafah Malaysia madani itu sendiri dalam usaha untuk cuba menegaskan tentang sifat perkauman dalam negara. Tetapi apa komen daripada Prof sendiri tentang Malaysia ataupun masyarakat madani seperti apa yang disebut oleh Profesor Jayum sebentar tadi? Kalau kita lihat dari segi konteks Malaysia Madani itu, kita perlu melihat dari segi nilai teras dalam madani dalam Malaysia Madani yang dibawakan. Kita lihat dalam teras yang kedua, iaitu tentang kesejahteraan. Di dalam teras ini kita memberikan banyak fokus kepada dari segi kesejahteraan ekonomi, sosial dan juga kelestarian alam melalui budaya ilmu. Dan juga meraihkan kepelbagaian pendapat. Jadi ini merupakan konteks yang sepatutnya kita fahami. Sebab kalaulah benar-benar kita memahami dalam konteks nilai teras dalam Malaysia Madani itu, maknanya kita perlu menerima kepelbagaian pendapat itu, dan juga kita perlu meraihkan budaya ilmu, iaitu perbincangan begini untuk kita membincangkan sesuatu isu. Ya, saya bersetuju kita perlu bercakap soal tentang data dan sebagainya, dan bagaimana kita mentafsir data itu juga adalah sangat berbeza. Mungkin ada yang melihat dari sudut ekonomi itu, melihat data itu dari konteks A sebagai contohnya, tetapi saya sebagai ahli antropologi melihat data itu dalam keadaan yang berbeza, dan pertembungan pendapat inilah yang perlu kita raihkan dan kita bincangkan supaya kita mencari jalan keluar dalam kita melihat tentang isu apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi dalam kita membincangkan tentang soal ekonomi dan perpaduan tadi, kita masih melihat ini realiti yang berlaku di bawah, yang orang sering bersyakwa sangka, berprasangka terhadap sesuatu. Jika kita melebihkan sesuatu kaum itu adalah kita ini tidak adil, ataupun kita ini tidak holistik dalam kita membincangkan tentang soal ekonomi dan perpaduan. Sebab itu dalam kita membincangkan tentang defisit sosial tadi itu, ini perkara-perkara yang kita perlu tangani dahulu. Sebab itu kita perlu mencari apakah formula yang kita laksanakan. Walaupun adanya dasar baru ataupun adanya orang kata kita panggil sebagai slogan baru di dalam merencana sesebuah negara itu, tetapi adakah perkara-perkara yang lepas itu kita tidak perlu lihat? Sedangkan dalam kita membuat anjakan sesuatu perkara yang baru itu, kita juga perlu menilai apa yang dah lepas itu berlaku untuk kita pelajari dan teladani untuk kita menambah baik. Kita tidak boleh mewujudkan sesuatu benda yang baru tanpa kita melihat perkara-perkara yang lepas. So, ini perkara yang kita perlu faham dalam konteks ini. Sebab itu dalam membuat sesuatu polisi baru ataupun dasar baru, sebab itu evidence base itu adalah sangat penting. Iaitu kita perlu menilai dahulu bagaimana dasar-dasar sebelum ini. Apakah dasar-dasar sebelum ini tidak berjaya? Jika tidak berjaya, mengapa? Dan apa yang perlu ditambah baik untuk masa akan datang? Sebab itu
perkara-perkara ini kita masih lagi, kalau bercakap soal tentang Malaysia Madani ini adalah konsep baru yang diperkenalkan ketika YB Perdana Menteri baru berada dalam 3-4 bulan ini untuk kita melihat. So saya tidak boleh bercakap soal sama ada perkara ini berjaya, berkesan dan sebagainya sebab ia masih baru untuk kita lihat, tetapi fenomena-fenomena sosial yang kita hadapi hari ini adalah fenomena lama yang kita tidak selesaikan lagi sehingga ke hari ini. Okey. Ya. Cuba kita dapatkan pandangan juga daripada Datuk Dr. Rajah berkaitan dengan apa yang disebut oleh pemanggil kita tadilah, terutamanya berkaitan dengan masyarakat Madani ataupun Malaysia Madani. Okey Datuk, kita terbuka sebenarnya. Kalau kita lihat bila kita bercakap tentang economy cake sharing itu sendiri pun banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Tapi pandangan Datuk sendiri bagaimana Datuk? Apakah wujud satu situasi yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius supaya semua rakyat Malaysia, tak mengira bangsa, akan merasa terkesan, bahagia dan gembira dengan apa yang berlaku dari segi bila kita bercakap tentang pembahagian gig ekonomi itu sendiri. Datuk. Terima kasih Saudara Syarkawi. Memandangkan saya sebenarnya telah masuk tadi agak lewat. Dan usaha saya ialah supaya sesuatu takrif tu dibuat dengan betul sebelum kita cuba menangani isu perpaduan di sini. Ya. Bagi saya dalam amanat Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri telah menyampaikan caranya untuk menangani masalah perpaduan. Ya. Sebenarnya sedutan yang saya lihat kerana ketika itu saya berada di sana. Ya. Beliau telah pun menggunakan contoh Pak Soekarno ketika Indonesia mencapai merdeka. Ya. Dan dia telah pun menyatakan ketika itu 93% kepada penduduk Indonesia terdiri daripada orang Islam, orang beragama Islam. Ya. Dan cuma tinggal 7% bukannya Islam. Dan memandangkan Pak Soekarno mengutamakan perpaduan, mengutamakan kenegaraan, memang dan dengan konsep Madani, biarpun Madani maksudnya ketika itu lebih sempit daripada yang telah diperluaskan, diperincikan sekarang ini oleh Perdana Menteri kita ini. Tapi saya nak menyatakan bahawa usaha sedemikian benar-benar telah menerima setiap seorang penduduk di Indonesia sebagai warga Indonesia. Dan rukun Pancasila digunakan daripada Dasar Sila itu. Kemudian kita gunakan rukun negara. Cuma di dalam rukun negara adanya dua daripada rukun tu yang menekankan kerabat diraja. Di sana sama sekali tak ada. Tapi bagi saya, apakah kita telah membangunkan sifat-sifat perpaduan ketika kita mencapai kemerdekaan, terutamanya pada tahun 63 bila berlakunya kemasukan Sarawak Sabah dengan Singapura. Bagi saya, biarpun kita kerap mengkritik penjajah, yang penjajah itu membahagikan memerintah, namun kita telah menggunakannya. Dan kalau kita lihat kebanyakan parti politik di Malaysia pun dibahagikan berasaskan kaum. Jadi bagi saya, kalaulah ada usaha yang serius, biarpun masa Tun Razak pada tahun 1971 melancarkan DAB, beliau telah menyatakan DAB seharusnya harus dihentikan pada tahun 1990 kerana beliau hendakkan tempoh tu disebabkan ketidakseimbangan yang begitu ketara sekali, untuk memberi ruang untuk mereka terus membangun agar tiadanya kesenjangan yang ketara antara kaum. Tapi masalahnya ia telah digunakan sebagai alat untuk membahagikan rakyat. Yang saya lihat tu di bawah, sama ada mereka itu datang daripada Sarawak Sabah, sama ada prinsip MA 63 dihormati, ataupun mereka tu adalah berketurunan India atau Cina. Saya tak lihat dengan ketara, terutamanya di peringkat bawahan. Bila kita lihat mereka ketika yang mempunyai pekerjaan yang rendah di peringkat politik, kita lihat adanya hubungan yang ketara. Namun saya kurang pasti sama ada itu satu jalinan yang memperlihatkan, menggambarkan bahawa kita menuju adanya perancangan untuk mengukuhkan, menegakkan dan mengukuhkan muhibah dengan perpaduan. Saya kira kita harus menyelesaikan masalah itu dulu. Apakah kita benar-benar mengejar untuk mencapainya? Buat masa ini saya kurang melihat sebagai seorang
ahli ekonomi, biar saya seorang ahli ekonomi, tapi percaya juga dan juga kerap membuat penilaian yang melibatkan bidang-bidang lain. Namun saya kira perkara-perkara ini ada pada tangan pemerintah, dan saya kira Perdana Menteri telah banyak kali menekankan perkara itu, dan itu satu perkara yang positif yang saya lihat. Kalau dibangunkan, kalau diterima oleh lapisan politik masyarakat, begitu juga dengan parti-parti lain, kita akan menuju mencapai apa yang telah dimulakan oleh Pak Soekarno dulu. Okey, mungkin Prof, anda juga mungkin ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan apa yang disebut oleh Datuk Profesor Dr. Raja sebentar tadi. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Profesor Datuk Raja Rasiah tadi mengenai tentang ahli politik itu perlu memainkan peranannya di dalam kita melihat isu perpaduan dan ekonomi ini. Sebab itu di dalam kita melihat dua isu ini, perpaduan dan ekonomi ini, kita tidak boleh lagi mempunyai ahli politik yang begitu ekstremis terhadap sesuatu kaum sahaja, sehingga menyebabkan bagaimana tindakan ataupun keputusan yang diambil itu akan menyebelahi sesuatu kaum yang dianuti. Jadi ini perkara yang perlu dimainkan di dalam isu ini. Sebab itu political will itu sangat penting. Bagaimana kesungguhan ahli-ahli politik itu untuk mengubah cara dari segi pembahagian ekonomi itu dan juga perpaduan itu supaya lebih terbuka, dan kita tidak mahu lagi hanya kita memikirkan pada kaum-kaum tertentu. Sebab itu dalam konteks perpaduan dan ekonomi ini, ia bukanlah dua perkara ini saja yang akan bermain, sebab dia akan bermain dengan pelbagai lagi perkara yang berkaitan tentang isu ini. Sebab bila mana ia tidak dilihat dalam konteks yang lebih luas dalam melihat perkara ini, dia akan mengakibatkan impian itu untuk menjadi sebuah negara yang meraihkan kepelbagaian itu sekadar akan terus menjadi impian. Dia tidak akan menjadi nyata, sebab kita mewujudkan platform prasangka, kita mewujudkan platform rasa gusar, rasa tidak selamat dan sebagainya terhadap sesuatu bangsa. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu adanya kesungguhan di dalam kalangan pemimpin politik supaya mereka ini lebih memikirkan tentang apa sebenarnya yang kita nak capai di hujungnya itu. Bukan hanya memikirkan tentang apa yang difikirkan hari ini, tetapi untuk jangka masa yang lebih panjang. Mungkin menarik juga apa ni Datuk Dr. Raja, kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Profesor Madya, Dr. Mohamed Roslan, peranan yang harus dimainkan oleh ahli politik juga merupakan satu perkara yang cukup penting sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat sama ada kita suka ataupun tidak sejarah politik negara sendiri, kebanyakan penubuhan parti-parti politik itu adalah berasaskan kaum. Dan bila ini berlaku, ini berarti bahawa parti-parti politik ini akan cuba sedaya upaya sebenarnya untuk menggembirakan penyokong-penyokong mereka yang mewakili kaum mereka, dan akhirnya di sinilah mungkin timbul the stumbling block yang mengakibatkan berlakunya kadang-kadang statement-statement yang bersifat perkauman, statement-statement yang begitu sensitif, dan akhirnya untuk mewujudkan satu semangat perpaduan itu menjadi agak sukar. Tak tahulah pandangan Datuk dalam isu ini. Saya terima pandangan Surkawi. Saya ingin juga menekankan, memandangkan Profesor Madya, Dr. Mohamed Roslan dan saya, Raja Rasiah, ni kita bukan orang politik. Jadi kita tidak mempunyai kuasa untuk menggerakkan sesuatu demi menuju kepada perpaduan. Namun itu harapan kita, hasrat kita agar berlakunya. Tapi kita juga harus sedar bahawa sejak abad 2000 ni banyak berlaku kekecohan di seluruh dunia, sama ada di Amerika Syarikat, di Eropah, di India umpamanya, pahaman kanan agama Hindu yang telah mencengkam minoriti-minoriti yang lain. Ini merupakan satu masalah yang semakin memuncak. Jadi adalah hasrat saya dan harapan ahli politik yang
mewakili kita, yang memimpin kita ni akan waspada memikir tentang masa depan negara. Kalau tidak, saya kira biarpun kita bertungkus lumus berkhidmat, buat sesuatu dan kemudian melancarkan dasar yang paling sempurna katakan, hasilnya tak mungkin boleh membawa pembangunan yang kita harapkan itu. Jadi itu harus dijadikan salah satu daripada penekanan, dan perlu juga mengambil tindakan menerusi sama ada pindaan yang harus dibuat dari segi perundangannya supaya berlakunya usaha untuk menguatkuasakan usaha yang boleh membawa negara ke sasaran yang sebenar yang baik untuk negara. Satu lagi persoalan juga sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Roslan. Saya nak dapat pandangan Datuk jugalah. Kita ada Kementerian Perpaduan sebenarnya tu ya. Itulah pun diwujudkan. Jadi apakah mungkin dari segi peranan yang mesti dan perlu dimainkan oleh Kementerian Perpaduan juga perlu diubah untuk disesuaikan dengan keadaan semasa supaya mungkin ianya akan memberikan satu kesan ataupun impak yang lebih berkesan bila kita cakap tentang perpaduan dan sekaligus dapat membangunkan ekonomi kita dengan lebih sejahtera sebenarnya. Saya ingin nyatakan, biarpun ini contoh empirik cuma berasaskan pengalaman hidup saya, saya telah dibesarkan di sebuah kampung Melayu sebenarnya. Dan ketika itu saya tak lihat sama sekali usaha untuk membahagikan kaum ataupun apa-apa pergaduhan yang mengambil bentuk perkauman. Saya tidak lihat masa ketika itu. Masa saya berumur 10 tahun, masing-masing budak-budak yang saya bermain dengan tu, kita cuma pakai seluar pendek saja, tak ada selipar, tak ada baju, tak adanya masalah seperti ini. Jadi saya bimbang apakah perkara ini telah mungkin ianya menjadi masalah yang lebih rumit di tengah-tengah kawasan, bukannya di tempat saya dibesarkan di Kampung Banjar, Teluk Intan. Jadi kita kira lihat juga, dan saya terima apa yang Profesor Madya Dr. Roslan bilang tadi, perlu juga kita perlu lihat, menilai, meneliti sesuatu bukti empirik untuk lihat sama ada kita boleh berbalik pada suasana seperti itu. Dan kita juga harus pastikan segala usaha berlaku ataupun tindakan yang dibuat oleh ahli politik, sama ada yang memerintah ataupun yang kini berada di pihak pembangkang itu, tidak mencetuskan isu-isu perkauman. Okey, mungkin kita bercakap tentang Kementerian Perpaduan tadi. Pandangan Prof dalam perkara ini, Prof? Saya rasa dari segi Kementerian Perpaduan Negara, mereka telah banyak sebenarnya melaksanakan pelbagai inisiatif di dalam untuk menggerakkan dari segi kefahaman dan juga program-program ataupun membina tapak-tapak integrasi supaya masyarakat lebih memahami. Dan sinergi ini bukan berlaku di peringkat kementerian saja. Sebab itu kementerian juga memerlukan ahli akademik untuk berganding sama, untuk memberikan input, dan ini berlaku sebenarnya di peringkat Kementerian Perpaduan. Sebab itulah terhasilnya Pelan Perpaduan, Kesepaduan dan Penyatu Paduan Malaysia, kemudian terhasilnya Indeks Perpaduan Negara, kemudian Pelan Tindakan Perpaduan Negara, dan baru-baru ini juga saya terlibat dari segi Pelan Tindakan NGO sebagai rakan perpaduan. Maknanya kita mengambil pelbagai perkara sudut untuk kita menggembling sama dalam kita memikirkan bahawa tanggungjawab ini bukan tanggungjawab kementerian semata-mata, tetapi banyak lagi pihak yang perlu bersama-sama untuk berganding bahu untuk memastikan kesedaran dan juga informasi yang tepat mengenai perpaduan itu berlaku. Cabaran yang utama hari ini adalah cabaran teknologi. Sebab apa? Kalau dulu kita tak ada teknologi itu, tetapi hari ini teknologi begitu pantas sehingga kita boleh mengeluarkan sentimen-sentimen kebencian sebagai contohnya. Dan ini mengundang sebenarnya kepada sesuatu yang tidak selesa di dalam kalangan masyarakat. Sebab itu saya rasa tanggungjawab kementerian itu adalah menyediakan platform-platform ini supaya ia memberikan satu kesedaran yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi saya nampak usaha ini telah wujud,
telah wujud dan telah berlaku, dan kita sebagai masyarakat di bawah ini dan juga NGO sebagai penggerak di dalam perkara-perkara yang sepatutnya ini perlu menyaut, perlu mengambil apa yang telah diberikan untuk kita memastikan ia benar-benar terlaksana. Sebab semua benda dah ada. Kalau kita baca dalam plan tindakan, semua benda dah ada. Tetapi bagaimana kita menurunkan polisi ini di peringkat komuniti, di peringkat masyarakat? Adakah kita memberikan training kepada ketua-ketua kampung ataupun ketua-ketua komuniti untuk mereka benar-benar memahami dan mereka mengetahui bagaimana untuk melaksanakan dan melebarluaskan tentang konsep perpaduan itu? Ini yang perlu dimainkan oleh kita semua. Bukannya hanya melihat kepada di peringkat atasan sahaja, tetapi kita juga perlu menggerakkan pemimpin-pemimpin komuniti untuk kita memastikan bahawa semua yang kita laksanakan ini adalah mendapat hasil yang seperti kita harapkan. Tetapi walau bagaimanapun, ahli politik juga perlu main peranan dalam memberikan political will. Sebab mereka ini adalah pembuat dasar. Kan kalau kita lihat bagaimana penglibatan masyarakat dari dalam membuat dasar ataupun membuat keputusan, adakah sekadar hadir di dalam town hall sahaja ke? So dari segi pembuatan keputusan, dari segi libat urus bersama masyarakat ini juga perlu kita teliti supaya ia benar-benar daripada bawah ke atas, supaya aspirasi itu akan memberikan satu kesan yang lebih baik kepada masyarakat. Okey, Datuk Dr. Raja, kita juga sebenarnya ingin mendapat pandangan Datuk lah. Kita tahu bahawa dalam usaha untuk mengukuhkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, telah pun dikeluarkan arahan supaya tidak menyentuh perkara-perkara yang dianggap sensitif. 3R itu merupakan cukup penting kita fikirkan secara serius, iaitu tentang kaum, iaitu jangan sentuh tentang race. Yang keduanya ialah tentang agama ataupun religion, dan yang ketiga ialah tentang kedudukan raja-raja ataupun royalty. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini juga merupakan asas-asas yang perlu difahami sebenarnya dan dipatuhi oleh rakyat Malaysia supaya semangat perpaduan itu dapat diperkukuhkan dan sekaligus pada masa yang sama juga menumpukan perhatian untuk membangunkan ekonomi negara. Datuk. Saya terima kalau kita berbalik kepada meneliti rukun negara yang telah pun diperkenalkan awal lagi beberapa dekad sebelum ini. Penekanan terhadap agama, bangsa, begitu juga dengan kerabat diraja telah pun dimasukkan dalam itu. Selagi kita patuh kepada ketiga-tiga rukun berkenaan, biarpun yang melibatkan kerabat diraja adanya dua. Saya kira penting juga kita lihat usaha sedemikian akan juga membawa kepada kesopanan dan kesusilaan kalau kita mengutamakan semua daripada mereka ni. Jadi bagi saya ini harus dijadikan, biarpun kita telah sampaikan dengan beberapa khusus di sekolah rendah terutamanya, namun saya tidak lihat bagaimana ini dikaitkan dengan semangat negara bangsa seperti mana yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan semangat perpaduan antara kaum. Biarpun kita menekankan soal perpaduan, namun kurang kelihatan apabila mereka keluar tu. Bagi saya itu pun mungkin dan saya yakin ia berlaku disebabkan cara pemimpin politik mainkan sesuatu. Bagi saya mereka haruslah mengutamakan negara lebih daripada kepentingan diri. Kalaulah ini dijadikan amalan mereka, teladan mereka, saya kira berkemungkinan besar kita boleh mengambil langkah yang pertama, bukannya yang terakhir, yang pertama untuk menuju kepada sasaran yang kita hendakkan, supaya kita menegakkan sebuah negara yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh demi membangunkan ekonomi supaya negara terus. Sebab itu sebahagian daripada pembangunan, bukan hanya sekadar menikmati pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan yang mengambil kira masyarakat, kelestarian dan sebagainya. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya Prof Dr. Mohamed Roslan, tapi mungkin di penghujung ini kita tahulah kerajaan perpaduan sendiri di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar memberikan penekanan sekarang ini untuk membangunkan ekonomi setelah mengalami zaman yang agak begitu terancam sekali disebabkan oleh pandemik COVID, PKP dan sebagainya, dan sekarang ini kita ingin membangunkan semula
ekonomi negara. Perkongsian kek ekonomi itu juga harus dilihat secara serius oleh kepimpinan negara supaya semua rakyat tidak lagi mempunyai perasaan salah sangka, perasaan cemburu dan sebagainya. Jadi harapan daripada Prof sendiri. Saya melihat begini, dalam kita memberikan perkongsian itu, saya mengharapkan kita tidak lagi berteraskan kepada etnik ataupun bangsa tertentu, tetapi kita mesti berteraskan kepada keperluan sesuatu kelompok komuniti ataupun sesuatu kelompok berdasarkan pekerjaan sebagai contohnya, yang mereka ini perlu dibantu tanpa dilihat dari segi tanpa dilihat dari segi warna kulit dan sebagainya. So ini merupakan harapan saya yang sangat tinggi sebenarnya kepada pucuk pimpinan hari ini, yang tidak lagi berlega dalam memperkatakan soal tentang sesuatu bangsa. Sebab cukuplah untuk kita memperkatakan sesuatu bangsa itu sebab ia akan mengguriskan hati dan juga perasaan. Sebab tidak semua orang boleh menerima tentang bila mana kita menyebut kepada, kita menuding jari sebagai contohnya kepada sesuatu bangsa ataupun etnik dan sebagainya. Sebab bangsa dan etnik ini bukan pilihan. Dia bukan satu pilihan, dan ini merupakan perkara yang perlu kita teladani apa yang telah berlaku sebelum ini. Bila mana kita sering bercakap soal tentang sesuatu bangsa itu, ia mendatangkan kemarahan. Jadi jangan wujudkan bibit-bibit kemarahan ini, tetapi kita menganggap bahawa masyarakat ini sama semuanya. Tetapi bila kita ingin merujuk kepada sesuatu, kita merujuk kepada maybe sektor ekonominya, maybe dari segi kedudukan geografinya, bukan lagi melihat kepada warna kulit ataupun sesuatu bangsa itu. Itu adalah lebih baik sebenarnya di dalam dunia era baru ini, daripada kita sering bercakap soal tentang Melayu, Cina dan India. Sometimes kadang-kadang kita lupa juga etnik lain-lain itu kan tidak disebut dan diletakkan dalam kategori yang keempat itu, lain-lain dan sebagainya. Jadi better kita melihat dari segi kedudukan geografi, dari segi sektor ekonominya, dari kelas sosialnya, supaya itu nampak lebih orang kata lebih progresif sifatnya, supaya ia boleh tertumpu kepada sesuatu perkara. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu memperhebatkan lagi dari segi tapak-tapak integrasi supaya masyarakat itu lebih faham tentang keadaan dan kedudukan dari segi status sosialnya ataupun dari segi masalah yang ada, yang berlaku, supaya kita lebih memahami terhadap sesuatu budaya, terhadap suatu etnik, supaya kita tidak ada rasa sebenarnya kita ni gagal untuk memahami. That's why kita ada prasangka. Tetapi kalau kita benar-benar untuk memahami, sebab itu platform integrasi itu perlu diperbanyakkan dan perlu diwujudkan supaya kita boleh bersama dan kita boleh mengenali antara satu sama lain. Dan sebenarnya perkara itu semua telah digariskan di dalam plan tindakan perpaduan negara. Cuma tinggal pelaksanaannya itu perlu diteruskan supaya perkara itu nampak diterjemahkan dalam bentuk tindakan, bukan sekadar di atas kertas polisi. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita laksanakan. Perbanyakkan mediasi di kalangan kita supaya adanya negotiation di kalangan kita, supaya kita boleh meredakan kebimbangan, boleh meredakan masalah prejudice kita terhadap sesuatu bangsa. So ini perlu diperhebatkan di dalam dunia dalam era hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Mohamad Roslan, dan tentunya setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Profesor Ulung, Dr. Raja Rasyah. Saya tak puas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi mungkin di masa-masa yang akan datang. Boleh saya boleh saya mencelah satu perkara. Saya ingin nyatakan bahawa wawasan kemakmuran bersama tu sebenarnya menekankan perkara, cuma masalahnya pendekatan sama ada kita menekankan keperluan daripada kaum.
Okey, terima kasih kepada Datuk Profesor Ulung, Dr. Rajah Razia. Saya gembira sebenarnya dapat sembang-sembang bersama dengan Datuk dan juga Profesor Madya. Mungkin dalam masa yang terdekat ini kita bercakap lagi. Tetapi yang pentingnya rakyat Malaysia haruslah bersatu padu kalau kita ingin membina semula ekonomi kita dan meletakkan negara kita sebagai sebuah negara maju. Itulah matlamat yang perlu kita capai. Tetapi untuk mencapai itu, semangat perpaduan itu menjadi asas yang kukuh dalam usaha untuk membentuk sebuah negara yang aman, maju dan sejahtera. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Ya.